kenapa kamu nak kenakan GST yang pukul rata semua rakyat tua, muda, miskin, kaya, bekerja atau tidak, cacat atau tidak, semua kena bayar cukai. Sedangkan di Malaysia ini masih ada cukai-cukai yang belum dilaksanakan kepada orang-orang kaya. Saya tanya, ada 3 cukai untuk orang kaya yang belum dilaksanakan di Malaysia ini. 1, cukai capital gains tax. Ini saham-saham semua ni. Sina saham banyak ni kan? Kalau saham dia naik, dia tak kena bayar cukai. Di negara lain, naik saham, harga saham, kena bayar cukai sebab ada capital gains tax. Kat Malaysia tak ada. Saya tanya, kenapa tidak perkenalkan windfall tax untuk syarikat-syarikat yang monopoli, telekomunikasi, earning before interest tax, depreciation and amortization, 45%. Fomka kena jawab perkara ini. Kenapa? Ini tidak dikenakan pula cukai windfall tax. Yang ketiga saya tanya, kenapa tidak dikenakan, lupa dah, windfall tax, capital gains tax, satu lagi fat, dia dipanggil fat cats tax, super rich tax. Ini untuk orang-orang yang terlalu kaya, 20 bilion, pendapatan 2-3 juta sebulan. Kenapa mereka dikenakan cukai pada kadar yang sama saya, Prof. Datuk Nur Jazlan kena cukai? Di negara-negara lain, orang yang kaya macam ini, yang terlampau kaya, cukainya dibayar pada kadar yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Jadi malah saya telah pun cadangkan di dalam parlimen. Kita cadangkan terus kepada Menteri Kewangan. Jawapan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, yang disebut oleh Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Ahmad Maslan, ialah cukai-cukai kepada orang kaya seperti capital gains tax, super rich tax, windfall tax seperti yang dicadangkan oleh Ahli Parlimen Pandan, pendapat kerajaan ialah ia tidak sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia. Jadi susah. Kita dah cadangkan tetapi kerajaan masih lagi bertegas bahawa hanya cukai untuk orang kebiasaan nampaknya sesuai. Kalau untuk orang kaya ini tidak sesuai di Malaysia. Di bawah GST, prinsipnya ialah mengikut undang-undang, sesiapa yang menjadi penjual, maka di bawah undang-undang wajib kamu kutip cukai kalau kena syarat. Kalau kamu tak kutip cukai, kamu masuk penjara 3 tahun. Maka tiba-tiba, daripada hanya ada beberapa ribu kaki tangan LHDN yang kutip cukai, Kerajaan Barisan Nasional akan ada 9 juta rakyat Malaysia yang kutip cukai lepas ini. Kita tengok kepada negara-negara seperti Australia, Eropah dan lain-lain, GST ini diperkenalkan sebagai cukai ganti kepada cukai pendapatan. Dia dipanggil substitute tax. Seperti yang Saudara Syarani sebut tadi. Sebab itu, ukuran dia ialah apabila memperkenalkan GST ini, maka kadar cukai pendapatan dan cukai korporat mesti diturunkan. Supaya apa yang dikutip daripada rakyat di bawah GST mengimbangi apa yang kerajaan kurangkan daripada cukai pendapatan dan juga cukai korporat, supaya jumlah akhir yang dikutip daripada cukai campur semua ini tetap sama. Sebelum GST pun sama, selepas GST pun sama.